Okay, dah bunyi apa? Record punya sound tu. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kelas F4. Okay. So untuk hari ni topik kita adalah topik baru. Chapter 3 Sequence and Series. So ni topik dia lah. Okay, kita go through sikit lah. Kita go through sikit sebelum kita pergi yang sepatutnya hari ni. Cikgu punya fokus adalah 3.2. Okay, so kita tengok dulu Sequence and Series. Basically, pernah dengar ni tak? Pernah dengar janjang ataupun progression tak? Janjang atau progression. Pernah dengar tak? Pernah. Ya, benda tu dah belajar dekat sekolah dulu sebenarnya. So kita tengok sikit ni sequence and series. Yang ni kita go through dekat tutorial Yang ni kelas tutorial. Cuma fokus cikgu sekejap lagi dekat yang part belakang tu. Tu benda baru. Sebab yang ni kita dah pernah jumpa sequence and series. Lepas tu dia cakap sedikit lah pasal apa tu sequence and series. Lepas tu cikgu rasa korang familiar dengan benda ni. Apa tu? Arithmetic sequence. Arithmetic. Progression. Janjang arithmetic kat sekolah dululah. Kalau kat sekolah kita pakai kan. So kita akan tengok arithmetic sequences. Lepas tu satu lagi dia adik-beradik lah. Bukan adik-beradik, dia ada benda tu, satu lagi mesti ada. So namanya adalah geometric sequences. So ada dua lah. Geometric dengan arithmetic. So yang tu kita akan tengok dekat tutor lah. So fokus kita hari ni dekat ni. Bukan. Ni belum ni. Muka surat 12. So bolehlah buka muka surat 12. Lepas tu kita punya nota ni ada yang dah tak masuk ataupun dah keluar silibus tau. Nanti kita tengok balik macam example 10 ni dah keluar silibus. Dalam example 11 dah keluar silibus, 12 keluar silibus. Yang interest ni dah tak ada dah. Interest ni dia sub dekat account. Kita sains kita tak belajar interest ni. Banyak example interest ni cikgu. Kita punya banyak fokus dekat ni lah nanti. Fokus dekat binomial expansion. Okay, so ni yang kedua Topik yang kedua dia adalah binomial expansion. Yang ni kita nak tengok. Okay, kelas boleh kita mulakan ke? Boleh kita mulakan? Okay. Are you ready? Okay, so ni binomial expansion So, binomial pernah dengar? Pernah. Binomial tu apa? Pernah dengar kat mana? IGCSE. Apa? Kat mana? Dulu exam IGCSE ada binomial expansion. Oh, binomial. Oh, dah ada dah. IGC. Oh, MSM MRSM mana? Ceting. Johor Bahru. Oh, Johor Bahru ada IGCSE juga. Okay, so ni binomial expansion So yang pernah dengar, okay good. At least dah ada sedikit knowledge lah pasal ni. Kalau apa yang tak pernah dengar lagi, ni binomial. Dan korang pernah dengar binomial sekali lagi dekat binomial distribution. Pun dekat sekolah menengah. Boleh binomial distribution. Okay, so kita tengok expansion. So kalau kita ada A tambah B to the power of N, we know that A plus B square, dia akan jadi A square plus 2AB plus B square, yang mana kita expand lah. Expand macam biasa tu, A tambah B square. So kita akan buat A tambah B, A tambah B lah. So ni benda biasa lah. Expansion dia akan dapat macam ni. Boleh, tu expansion yang pertama lah. Kalau dia cakap A tambah B cube, so macam mana? So sama jugalah proses dia. Kita pun expand A tambah B, A tambah B, A tambah B. So cikgu terus bagi jawapan lah kat sini. Ni jawapan dia. So expansion ni kita masih lagi, orang cakap expandable lah. Boleh kita expand tanpa difficulty lah. Kita boleh cari, kita boleh expand. Tapi soalan ni orang tanya, what about A plus B to the power of 6? Adakah kita akan buat A tambah B, A tambah B, lepas tu tambah lagi A tambah B, tambah B, A tambah B. Sampailah 6 A tambah B. So, benda ni perkara orang cakap boleh buat, tapi ambil masa lah nak siapkan. Okay.
So ada sikit kat bawah ni, dia cakap by using a Pascal triangle. Kalau tak pernah tengok lah Pascal triangle ni, ni cara dia nak kira. Yang ni nombor 1, boleh. Yang ni nombor 1, tu puncak dia lah. Piramid dia ataupun triangle dia. Macam mana nak dapat 2 kat sini? Yang ni lah. 1 ni dengan 1 ni ditambah jadi 2. Tambahkan dapat kat bawah ni. Boleh. Yang ni pula 1 ni tambahkan. Tambah yang ni 2. 1 tambah 2 dapat 3. Samalah kat sini. 1 tambah 2 dapat 3 kat sini. 4 pula samalah. 1 tambah 3 kat sini, dapat 4 kat bawah. Tu proses dia lah. Yang ni 3 tambah 3, dapat 6. Contoh lagi, 4 tambah 6 dapat 10. 5 tambah 10 dapat 15. 10 tambah 10 dapat 20 dan seterusnya lah. Ni kegunaan dia untuk cari koefisien. Untuk cari koefisien. Nanti kita tengoklah macam mana penggunaan dia. Okay, so ni Pascal triangle lah. Salah satu cara lagi nanti cikgu tunjuk kat bawah, mencari koefisien So tengok, kalau guna Pascal triangle, dia akan jadi A tambah B kuasa 6 ataupun A plus B to the power of 6. So kita ada A to the power of 6. Tengok A to the power of 6. Dia punya koefisien 1, 6. A to the power of 5. A to the power of 5, B to the power of 1. Tengok, 15, 20, 15, 6, 1. Boleh? Boleh pakai untuk cari koefisien dia lah. Cuba kita teliti betul-betul Cuba kita teliti betul-betul. Cuba kita perhati betul-betul dalam function yang kita ada ni ataupun equation yang kita ada ni. A to the power of 6. Cuba kita tengok. Mula-mula A kuasa 6. Boleh? A kuasa 6. Lepas tu A kurang 1 kuasa 5. A kurang lagi kuasa 4. Lepas tu kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1. Last sekali dah tak ada A dah. Cuba kita tengok dari belakang pula. B kuasa 6, B kuasa 5, B kuasa 4, B kuasa 3, B kuasa 2, B kuasa 1. Depan sekali dah tak ada. Dah tak ada B. Boleh nampak tak perubahan dia punya nilai unknown tu daripada segi power. Cuba kita perhati betul-betul. Kita perhati betul-betul Dekat example A tambah B square. A square. A kurang 1 power dia. A dah tak ada dah kat belakang. B pula, B square. B ada 1 power. Depan sekali, B tak ada power. Boleh? Kita cuba tengok pattern Kita cuba tengok pattern ni. Cuba kita tengok A plus B cube pula. A, lepas tu A square, A kuasa 3, A square. Lepas tu A ada 1 power. Lepas tu hilang A. Maksudnya A kuasa kosong lah. So B pula, B kuasa 3, B kuasa 2, B kuasa 1, B hilang. Maksudnya B kuasa kosong. Boleh nampak tak dia punya pattern tu? Kelas boleh nampak ke pattern dia? Boleh. So pattern dia akan berubah-ubah macam tu. Dan koefisien dia kita tengok. Kita tengok 1, 2, 1. Cuba awak tengok kat sini. Ni koefisien dia 1, 2, 1. Untuk kuasa 3, tengok koefisien kat sini. 1, 3, 3, 1. Cuba tengok. 1, 3, 3, 1. Kalau kuasa 4 boleh bayang lah dia punya koefisien macam mana. Tapi ni adalah satu guideline kita. Boleh? Tapi tak jelas macam mana nak bentuk Pascal triangle ni. Sebelum cikgu pergi kat bawah lah. Apa yang rasa tak jelas. Boleh ke? Setakat ni boleh follow Pascal triangle ni? Boleh ke? Boleh Okay. So, yang tadi tu guna Pascal triangle. Boleh? Yang ni guna Pascal triangle dengan pattern yang cikgu cerita tadi lah. Patternnya subjek pertama ataupun unknown pertama, kuasa dia akan ikut power, lepas tu kurang. Last sekali dia hilang. Sama juga yang kedua, B
power dia mula tak ada, lepas tu power dia makin lama makin ada sampailah last kali power dia adalah sama dengan kuasa yang atas ni. Okey. Lepas tu, ni salah satu cara untuk expand dia. Cara kedua adalah menggunakan binomial expansion. Yang ni lah sebenarnya kita nak tengok. Boleh menggunakan binomial expansion. Okay, so basically apa tu binomial expansion? Ni. Menggunakan formula ni. So A plus B. So N 0. A to the power of N. B to the power of 0. N 1. A to the power of N minus 1. B to the power of 1. N 2. Apa benda sebenarnya? N2, NR, N1 ni. Dia adalah NC0. NC1, NC2 dan sebagainya. Tahu tak kat mana ni nak cari ni? NC tu nak cari kat mana, tahu tak? Kelas? Tahu je. Tak tahu? Kalkulator, ya. Kalau dekat kalkulator awak ni, mana? Tu. Dekat tambah tolak kan? Tambah ke tolak? Sorry, dekat bahagi tu. Kau tengok kalkulator awak kan? Dekat bahagi tu, NC. Kat situ cara tekan dia lah. Mencarinya kat situ lah. Nampak macam metrik kan? Dia bukan metrik. Dia adalah koefisien untuk kes ni lah. NC. NC0, NC1, NC2 dan sebagainya. Okey, tengok lagi pattern dia. Cuba kita tengok pattern dia. N kuasa A kuasa N, lepas tu kurang 1, kurang 1, kurang 1. Last sekali kuasa dia kosong. Untuk B pula mula kosong. Lepas tu power dia naik 1. Naik lagi. Last sekali power dia adalah power N. Ikut apa soalan dia. Kalau ni kuasa N lah start. Boleh? Okay. So ni adalah generalization dia. Sama je sebenarnya kat atas tu. Okay. Ni bentuk dia lah. Inilah bentuk yang kita akan fokus untuk mencari binomial expansion. Okay. Kita pergi kepada soalan. Okay, soalan pertama Using binomial expansion, cikgu buat kat bawah tak muat tu. Buat kat bawah. Alihkan benda-benda kat bawah ni. Kita cuba tengok apa tu binomial expansion, macam mana nak guna dia. Okay, so kita start dengan soalan pertama Tadi bermain dengan A dengan B. So sekarang ni dia dah keluar dalam bentuk soalan macam ni. Okay. So A. So dia pun bagi A adalah 2 tambah X kuasa 5. Boleh? Dia pun minta kita expand. So kuasa 5. So kita start lah. NC1. NC kosong. NC kosong adalah 5C kosong. Lepas tu A dia 2 kuasa 5 X kuasa kosong. Tambahkan dengan 5 C1. 2 kuasa 4 X kuasa 1. 5C2. 2 kuasa 3 X kuasa 2. Tambah 5C. 5C3. 2 kuasa 2 X kuasa 3. Tambahkan lagi 5C4. 2 kuasa 1 X kuasa 4. Tambah lagi 5C5. 2 kuasa kosong X kuasa 5. Boleh tak kelas? Nampak tak flow dia? Boleh kelas? Nampak tak flow dia? Mula kuasa 5, kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. X pula kuasa kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Dia makin naik. 1 akan menurun, 1 akan makin naik. Boleh kelas? Boleh? Boleh follow setakat ni? Walaupun nampak macam banyak kan? Alamak, formula pula kan? Tapi formula ni kalau boleh ingat, lagi bagus lah. Okay, so kita pun gunalah kalkulator boleh. NC kosong dapat berapa? 5C1 dapat berapa? 5C2 dapat berapa? 5C3 dapat berapa? 5C4 dapat berapa? 5C5 dapat berapa? Dan ajaibnya benda tu, cuba kita tengok Jadi kita comparekan dengan Pascal triangle. Okay, so 5C kosong. 5C kosong adalah 1.
2 kuasa 5 dapat berapa? Kelas 2 kuasa 5? 32. Okay, 32 32. Cikgu abaikan X kuasa kosong sebab dapat 1. So sini ada 5. 5 kuasa, 2 kuasa 4. 16. Good. Lagi. Dia ada X kat sini, 1. 5 kuasa, 5C2. 5C2. 10. Berapa? 20 ke 10? 10. Okay, good. 10. Lepas tu 2 kuasa 3 dapat 8. X kuasa 2. Teruskan lagi. Ni pun dapat 10. Lepas tu darab dengan 4. X kuasa 3. Teruskan lagi. 5C4 dapat berapa? 5. Good. 5. Lepas tu kita dapat 2 kat sini. X kuasa 4. 5C5. 1. Ya, 1. So 2 kuasa kosong. 1 juga. Sini adalah X kuasa 5. Okay, good. Boleh? Okay. So satu lagi nak bagi awak perasan lah. Apa yang cikgu ajar tadi. Pascal triangle. Awak perhati betul-betul Sini 1. Sini 5. Sini 10. Sini 10. Sini 5. Sini 1. Koefisien dia tak termasuk dengan subjek dia kat dalam lah. 2 dengan 8. 2 dengan X. Tu kita tengok. Tengok dekat sini Tengok dekat sini. Okay. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Yang kita duk cari NC tu ni lah. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Andai kata tak bawa lah kalkulator gitu, tak ada alasan. Boleh? Boleh pakai kiraan tangan je. So 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okay, so tugas kita simplifykan dia lah. Okay, simplifykan dia. Sini dapat 32. 5 darab 16, tolong seorang kira. 5 darab 16. 80. Yes, 80. X, good. Sini pun dapat 80x square. Tambahkan 40x square. X square pula. Sini x cube. Ni x square, ni x cube. Sorry. X cube. Tambahkan dengan 10x kuasa 4. Tambahkan dengan x kuasa 5. Dah siap. Boleh? So, yang pertama adalah masukkan nilai di dalam formula. Lepas tu, process of simplifying. Kemudian dapat final answer lah. Tu je method dia. Boleh kelas? Boleh. Okay. Boleh. So, cuba lagi. Tengok B pula. Tengok apa jadi. 1 tolak 2x. So, sajalah. Sebenarnya letak 1 tolak 2x. Sebab ada negatif kat situ. Kuasa 4. Okay. Okay. Kita cuba dulu. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah 4C0. 1 kuasa 4. Negatif 2x kuasa 0. Ni satu subjek, satu benda A. Yang belakang ni B. Tapi B case kita ni dia adalah tolak 2x. So jadi macam ni lah. Okay, kita teruskan lagi. 4C1 pula. 4C1. 1 kuasa 3. Negatif 2x kuasa 1. Teruskan lagi 4C2. 1 kuasa 2. Negatif 2x kuasa 2. Teruskan lagi 4C3. 1 kuasa 3. Negatif 2. Terbalik dah. 4, 3, 2, 1. Kuasa 1. Negatif 2x kuasa 3. Tambahkan satu lagi last. 4C4. 1 kuasa 0. Negatif 2x kuasa 4. Okay, double check. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Good. 4
3, 2, 1, kosong. Power dia 0, 1, 2, 3, 4. Okey dah. Kalau ikut formula dah, kita dah ikut lah. Okey, kita buat yang pertama. 4 si kosong dapat 1. 1 kuasa 4 dapat 1. Negatif 2x kuasa kosong dapat 1 juga. So yang pertama nilainya adalah 1 lah. Okey. Yang kedua, kita ada 4 si 1. So 4 si 1 adalah 4 darab dengan 1. Negatif 2x kuasa 1 negatif 2x lah. Okey, settle yang kedua. Yang ketiga, 4 si 2 berapa? Tolong kira kan. 4 si 2. 4 si 2, 6. Boleh? 4 si 2 adalah 6. Boleh? 4 si 2 dapat 6. 1 kuasa 2, 1. Negatif 2x kuasa 2. Hati-hati dalam kurangannya adalah negatif. So jangan pula pergi letak negatif sebab jawapannya adalah 4x square. Boleh? Teruskan lagi. Sini dapat 4. 1 dapat negatif 8x cube. Boleh? Ni kuasakan dapat negatif 8. Ni kuasakan dapat x cube. Satu lagi. Tambahkan dengan 4 si 4 dapat 1. 1 kuasa kosong dapat 1. So negatif 4. So negatif 2x kuasa 4. Dia dapat 16x kuasa 4. Okey. So kita settlekan. Kita simplifykan dia. Mana yang dah kira ni. 1 tambah. 1 tolak 8x. 1. Lepas tu 24x square. Lagi. Tolak 32x cube. Tambah 16x kuasa 4. Okey, boleh kelas? Boleh. Boleh? Okey, good. So, ni dua contoh menggunakan binomial expansion lah. Okey, kelas. Kita tengok yang seterusnya pula. Definition of n factorial. Pernah dengar factorial? Ni simbol dia. Boleh? Biasa tak? N factorial ni. Factorial pernah tengok? Pernah. Apa? Tak pernah? Pernah. Pernah Okey. So lepas ni bolehlah buat macam ni lah. Ha 3 factorial. So maksudnya gelak sangat lah tu. Ha dia banyak. Tak melawak je Okey. Kita tengok. Okey, so kita tengok apa tu factorial. So pernah jumpa n factorial. Kalau kita tengok ni formula dia lah. N tolak 1, n tolak 2, n tolak 3. Last kali dia adalah 1. Boleh? Last kali dia adalah 1. Bukan dia n tolak sampai infinity tak ada So n factorial adalah n tolak 1, n tolak 2, n tolak 3 dan sebagainya lah. Last kali dia 1. Okey, kita tengok example 2. Boleh? Example 2 kat sini dia cakap 5 factorial. So benda yang kita dah sedia maklum dah. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Dapat 120. Boleh? Tanpa pengiraan tolak-tolak macam ni pun sebenarnya kita dah boleh tekan kalkulator dah. Kat kalkulator kita tu memang ada satu simbol factorial dekat bawah x kuasa 2 kalau tak silap cikgu. Kalau kalkulator ni lah. Kalkulator putih ni. Kalkulator lain pun cikgu rasa korang familiar lah dengan benda tu So 9 darab 8 darab 7 darab 6 dan seterusnya sampai 1 untuk 9 factorial. Boleh? Okay, so yang ni cikgu rasa jelas lah berkenaan dengan factorial ni. Sedikit je recall balik. Okay, yang ni. Binomial expansion. So binomial expansion. Benda yang kita sebut tadi, NC1, NC2, NC3 ataupun berapa tadi kita cari? 5C2, 5C3 dan sebagainya. Inilah formula dia. NCR tu. So NR ataupun NCR, dia punya formula adalah N kuasa
n factorial, n minus r factorial, r factorial. Boleh? So ni formula dia lah. Basic formula dia. So cuba kita tengok macam mana nak kira. Just recall balik je ni. Recall balik. So dia adalah 5 factorial. Boleh. Lepas tu 3 factorial, 2 factorial. Okay kelas. Cuba tekan calculator tengok apa jadi. 1, 2. Kelas. Cuba tengok. 5 factorial dapat berapa? Ataupun tekanlah kalkulator sekaligus tengok apa jadi. Dia kalau nak senang lah. 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Lepas tu kita ada 3 darab 2 darab 1. Ni 2 darab 1. Lebih kurang macam tu lah. 3 darab 2 darab 1. Tu dia. Potong. 2 darab 1. 2 darab 1, 2 lah. Potong kat sini. Dapat 2. 5 darab 2 dapat 10. Betul tak? 5C2 dapat 10. Betul. Betul. So tu cara kerja dia lah. Ni pun sama lah. Kita ada kat sini 9 factorial divide by 6 factorial, 3 factorial. Mana datang? 9 tolak 3 dapat 6. So ni lah dapat. So samalah 9 darab 8 darab 7 darab 6 factorial. Bahagikan dengan 6 factorial, 3 factorial. So ni boleh potong. 8 darab 9 darab 8 darab 7 darab 3 darab 2 darab 1. Potong sini tinggal 3. Potong sini dapat 4. 3 darab 4 darab 7. Tengok kelas berapa dapat? Hmm. 28 darab 3. 84. Betul ke? 9C3. Okay kelas. Boleh? Sama kan? 9C3 dapat 84. 9C3 dapat 84. Kiraan kita melalui manual pun dapat 84. Okay. Boleh tak ni? Boleh, sir. Boleh. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh kita teruskan lagi? Boleh saya. Boleh. Boleh, sir. Boleh. Okey. So kita tengok tengok betul-betul kat sini. The R1 plus term of the binomial expansion of A plus B to the power of N adalah N to the NCR, A to the power of N minus R, B to the power of R. Kalau korang perasan lah, dekat kita punya formula tadi, ni. Kita tengok formula kita tadi Naik kejap. Ni. Yang ni terms yang pertama, ni terms yang kedua, ni terms yang ketiga, yang ni adalah terms yang ke R tambah 1. Ni last term lah. Boleh? Ni term. Kalau nak tengok term ni banyak dekat progression. Tapi tak apalah. Kita tengok kat sini Boleh? Kalau sini ni 1, ni 2, ni 3, ni R plus 1. Kenapa R plus 1? Cuba tengok. Yang pertama ni kosong. Dia panggil T1. Kalau N minus R, dia adalah bukan untuk TR. Dia adalah R plus 1. Kalau R tu dia tak ada. Dia kena ada tambah 1 lah kat situ. Yang ni So ni adalah terms yang TR tambah 1. So dia highlight sikit kat sini. Dalam formula ataupun dalam formula booklet, korang akan dapat benda ni nanti. Formula exactly kat sini lah. Kalau dia cakap mana TR plus 1 tu. Dekat sini. Formula dia anda kata tak ingat, ni lah formula dia.
dia dah diberi dalam formula asal dia ataupun kalau tak ingat pun itulah dia. Boleh cari kat situ. Okey. So balik kepada benda ni dia cakap kalau A tambah B kuasa N, so kalau dia nak dia punya R plus 1 term adalah yang benda ni lah. Lepas tu kita tengok. Dia cakap for the binomial expansion A tambah B to the power of 8, the third term adalah benda ni So kita cuba tengok. Kita tengok formula dia. Kita ada TR plus 1. Kita ada NR A to the power of N minus R, B to the power of R. So kita pegang benda ni term yang ke R plus 1 adalah benda ni. Lepas tu tiba-tiba soalan minta terms yang ketiga. So terms yang ketiga, case ni lah. Terms yang ketiga ataupun boleh ditulis sebagai 2 tambah 1. Ni formula dia. Ni formula dia. So 8. Oleh sebab R dia 2. So 2. Ni R R tambah 1. Lepas tu dia jadi A 8 tolak 2. B R dia adalah 2. So dapat 8 2. A kuasa 6. B kuasa 2. So dapat benda ni lah. Boleh Maksudnya kalau soalan minta term terus. Dia tak minta kita expand. Dia minta kita cari term terus. Macam soalan atas ni. Dia minta kita expand. So kita expand lah. Kalau dia minta terms yang ketiga, kita boleh bagi. Ni adalah terms yang ketiga. T3. Terus boleh bagilah. Tapi soalan minta terms yang ketiga terus. Tanpa expand. Inilah cara dia. Boleh? Okay, kita tengok terms yang ke-6 pula. Kalau terms yang ke-6, dia adalah 5 tambah 1. Ataupun 8C5. A kuasa 8 tolak 5. B kuasa 5. Boleh betulkan sikit. 8, 5. A kuasa 3. B kuasa 5. Which is sama dengan ni. Boleh. So andai kata soalan dia diubah sikit. Soalan dia jadi macam ni. Diberi X, diberi X tambah X per, tak. 1 per X kuasa 23. Boleh bagi tak agak-agak dia kalau cikgu nak T10? Agak-agak lah boleh tak dapat bagi T10? Kelas, boleh dapat tak? Lain macam senyap Dapat tak T10? Agak-agak lah boleh dapat tak? Tak. Tak. Belum buat lagi dah tak dah? Okay. Kita tengok sebab mencari term ni dia tak kisah pun. Cuba kita tengok. Kita bagi example lah dulu sebelum kita masuk example 4 tu. Kita masuk dulu, kita fikir sekejap. Kalau lah cikgu bagi X tambah 1 per X kuasa 23. Cikgu nak tens term ataupun T10. Ataupun T10. Kita pun ambil, ni adalah A. Ni adalah B. Kita pun tulis balik. T10 adalah TR plus 1. Ataupun T9 tambah 1. Sama juga dengan 23, 9. A dia berapa? A dia X. Power dia adalah 23 tolak 9. 1 per X kuasa 9. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Nampak macam complicated. Tak adalah complicated sangat kan. R tambah 1 dia adalah NR. A N minus R. B kuasa R.
Boleh. Which is cikgu pakai ni lah. Nampak complicated tapi sebenarnya tak. Selagi kita pegang formula ni lah. Okay, yang ni cikgu tak explain lah. Ni contoh. Ni contoh soalan. Dan soalan-soalan macam ni lah dia akan tanya nanti. Dia akan start tanya kita. Boleh. Nampak macam, power 23 macam mana nak cari kan. Kalau kita expand ni memang matilah. 23. Kalau 6 tadi pun dah berapa terms. Kalau 23 awak kira sendirilah. Awak tambah lagi 2 jadi 25 terms. Bertabur kita punya kertas tu. Okay. Cukup satu muka surat. Okay, kita sambung dekat example 4. Ni dia dah tambah lagi difficulty lah. Dia minta apa ni? Dia cakap find the coefficient in the expansion of x tambah y sama dengan 9. Find the coefficient of y kuasa 5, x kuasa 6. Okay. Tu dia. Okay, cikgu bagi peluang sekejap. Awak fikir macam mana nak dapat coefficient x kuasa 5, y kuasa 6. Y kuasa 5, x kuasa 6. Okay. Cikgu bagi awak masa fikir sekejap. Kuasa 9 ni, sesuatu yang tak mustahil untuk kita expand sebab kita dah belajar. Boleh kelas? Nak cuba dulu? Okay, cikgu bagi peluang. Cuba dulu tengok apa jadi. Cikgu nak coefficient dia. Minum dulu. Boleh fikir-fikirkan. Okey. Dah ada idea ke macam mana nak buat? Ada yang terfikir dia akan expand lah. Boleh, dia akan expand. So, x tambah y kuasa 9 dia pun expand. Dia gunalah binomial tadi kan. 9C0, 9C1, 9C2, 3 sampailah 9. Boleh, which is banyak lah kerja dia. Penuh ni lah kat bawah ni. Tapi kita punya apa? Kita punya ruangan ni sempit je. So mungkin jalan kerja dia lagi pendek lah. Okay, kita balik kepada TR plus 1 kita. So TR plus 1 is equal to NR A N minus R B to the power of R. Oleh sebab soalan kat sini X dengan Y, tak ada masalah pun. A tu akan jadi X, Y tu akan jadi B. Kita pun masukkan TR plus 1 yang tak tahu bila, kat mana. So kita masuk 9R. A dia adalah X. So X 9 tolak R. Dan B dia adalah Y. Y kuasa R. Boleh? Boleh kelas? So yang kita ada benda ni. Okay. Kita nak coefficient of y to the power of 5. Okay. So kita tengoklah, kita guna comparing kat sini. Kalau y kuasa 5, maksudnya kat sinilah. Boleh, y kuasa 5. Kita akan fokus kat situlah. Kita pun tulis y kuasa 5 ni koefisien dia. Cikgu kotakkan ni namanya koefisien. Ni adalah y kuasa 5. Kita ada dalam satu bentuk terms yang kita dah buat. 9R X kuasa 9 tolak R, Y kuasa R. Boleh? So kalau nak dikomparekan, cikgu pun kotak sekali benda ni.
Boleh cikgu kotakkan sekali benda ni. Bentuk yang samalah. Maksudnya dalam ni adalah koefisien. Koefisien. Boleh. Apa tu koefisien? Dia adalah perkali kepada objek yang kita nak buat tu lah. So y kuasa 5. Boleh. Y kuasa 5. Sini y kuasa r. Bila dikomparekan, untuk y kuasa r, sebelah kiri y kuasa 5, r kat sini adalah 5. Boleh? R kat sini adalah 5. Cikgu bawahkan sikit. Cikgu bagi peluang untuk yang bawah ni. Bagi example kedua. Okay, so kita tengok sini dia adalah y kuasa y kuasa 5. So bila kita comparekan lah. Dan bila kita tengok R5 adalah 5 tambah 1. So y kuasa 5 adalah pada terms yang pada 6th term of the expansion. Okay, boleh. So benda ni dah jadi tak penting. Terms yang keberapa ni dah tak penting, tapi dia nak koefisien. Boleh. So bila R sama dengan 5, kita tahulah koefisien of y kuasa 5 adalah benda yang dalam kotak tu. Benda yang kita compare tu dalam kotak. So dia akan jadi 95 x kuasa 9 tolak 5 sama juga. Tekan kalkulator seorang. 9C5 dapat apa? Berapa sebutkan? 126. Okay, good. 126. So 9 tolak 5 ada kuasa 4. 126 x kuasa 4. Boleh tak kelas? So ni adalah koefisien kepada y kuasa 5. So pada terms yang ke-6, dia punya terms dia jadi macam ni lah. Terms yang ke-6 dia akan jadi macam ni. So 6 term ataupun cikgu tulis dalam bentuk T6, dia adalah 126 x kuasa 4 y kuasa 5. Which is depan ni adalah koefisien dia. Boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. So kita tengok yang seterusnya pula. Dia minta coefficient of x to the power of 6. Masih pegang yang sama cikgu pegang yang ni lagi Cikgu fokus kat sini lagi. Lepas tu dia cakap cari coefficient of x to the power of 6. So cikgu by using comparing lagi, cikgu boxkan satu benda ni. So ni x to the power of 6 means this one is coefficient lah. So kita ada box juga kat sini tapi tak ada box. Kita pun pakailah 9R x to the power of 9 minus R y to the power of R. Okay, tu bentuk dia lah. Okay, so memandangkan fokus kita sekarang ni, dia dah jadi macam ni. 9R dengan YR adalah dia punya koefisien. X to the power of 9 minus R adalah benda yang kita cuba comparekan sekejap lagi lah. Kita nak comparekan ni dengan yang belakang ni. Cikgu pun tulis balik kat bawah ni. X to the power of 6 is equal to X to the power of 9 minus R. Susun sikit. Kita susun sikit. Kita ada 6. Kita ada 9 minus R. So R sama dengan berapa? Ya, R sama dengan 3. Boleh? So bila R sama dengan 3, dia nak koefisien dia kat sini. Boleh? So dia adalah T4 lah. Boleh? Kalau R3, dia adalah T3 tambah 1. So T4 So T4, kita ada 9, 3
Y kuasa 3, lepas tu X kuasa 6. Boleh? So, tekan kalkulator sekejap, 9C3 rasanya dah tekan tadi kalkulator kan. 9C3 dapat 84, betul ke? Betul. So, kan? So dapat 84 Y kuasa 3, X kuasa 6. Dia nak coefficient dia. Boleh? Dia nak coefficient of X kuasa 6. Ni. So boleh mention sikit lah. The coefficient of X to the power of 6 is 84Y cube. Boleh? Sama pergi kepada soalan ni lah. The coefficient of Y to the power of 5 adalah yang ni. Boleh? Ni konsep sama lah. Boleh? Penggunaan yang tengah-tengah tu so far boleh terima tak? Untuk hari ni punya lesson? Boleh. Boleh boleh follow lagi So baru 2 benda sebenarnya kita tengok. Satu tadi adalah formula asal dia. Itu dia, formula asal dia by using expansion. So expand lah sepanjang-panjang mana. Tapi biasanya lah paling banyak pun 5 paling banyak pun kuasa 5 expansion dia. So ni formula dia. Lepas tu kita nak tengok pula, tadi kita tengok yang terms yang ke berapa, which is term yang ke tengah-tengah. Soalan dia minta terms yang ke berapa, so kita boleh cari dah sebenarnya. Diberi satu bentuk yang belum di-expand, dia cakap, okay, kita cari terms yang ke-13. Kita boleh cari dengan tak ada isu lah. Lepas tu kita tengok tadi factorial sikit. Benda dah belajar, semua nak recall balik sebab kita nak gunakan dekat bawah ni. Dan basically dekat exam ataupun dekat mana-mana latihan nanti, penggunaan NC dalam bentuk formula ni tak pernah guna pun. Jaranglah kita pakai. Tapi dalam tutor nanti ada satu soalan dia nak minta kita buat benda ni lah. Sikit-sikit lah. Lepas tu ni adalah n term yang cikgu sebut tadi. R plus 1. Ada contoh-contoh dia. Lepas tu kita buat lagi. Dia minta coefficient. So ada perkataan-perkataan yang kita pernah dengar. Cuma dia lebih banyak di-highlightkan kat sini. So coefficient. Sebelum ni macam apa benda coefficient kan. Okay. Ni pula. Inilah yang bentuk cikgu cakap tadi ni. Dia bagi X tambah 1 per X. Ni Kelas boleh ke kita mulakan dengan example 5 ni? Boleh tak? Boleh. Boleh Okay, so kita ada X tambah 1 per X kuasa 8. Kita ada X square tolak 3 per X square kuasa 10. Dia minta independent of X. The term independent of X. Pula independent of X pula. Kan? Apa benda ni? Ada idea? Tak ada. Pula tak ada idea pula. Macam mana ni? Tadi term bukan berapa kan, tiba-tiba independent of X. Apa maksud independent? Bulan ni bulan independence tu. Mungkin ada idea kot. Independence Day. Apa maksud dia? X kosong. Betul, X kuasa kosong. Boleh? Ataupun dalam arti kata lain, apa tu independent of X? Term independent of X maksudnya satu tadi kawan kita cakap X kuasa kosong. Ataupun bila kita tengok expansion 1 tambah 3X tambah 3X square tambah 6X cube tambah X kuasa 4. Boleh? Ni contoh lah. Mana terms yang independent of X? 1. Ya, 1. Sebab apa? Sebab dia tak ada X, dia bebas daripada X ataupun perkataan lain dia X kuasa kosong. Boleh kelas? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. So, bila dia cakap term independent of X, bila kita tengok X tambah 1 per X kuasa 8, kita tahu tak terms yang keberapa? Kita tahu tak terms yang keberapa dia akan jadi independent of X?
Macam contoh cikgu ni senang lah. Kita tahu dia adalah terms yang pertama. Boleh? Sebab mungkinlah dia punya expansion tu tak adalah macam ni. Ada per kan. Per ni dia akan minta kita guna formula tadi lah. Boleh? Oleh sebab X tambah 1 per X ni kuasa 8, kita tak tahu kat mana berlakunya terms yang independent of X tu. Kita cuba tengok. Tu yang pertama Macam mana nak cari term independent of X untuk X kuasa 1, X tambah 1 per X kuasa 8. Okey, tu yang A. A kita mention dulu, kita ada X tambah 1 per X kuasa 8. Ataupun, ingat balik, kita ada TR plus 1 NR Okay, NR. Lepas tu kita ada A kuasa N tolak R, B kuasa R. Okay, sebelum tu kita ambil dulu. Ni adalah A kita, ni adalah B kita. Means that kita ada N R ataupun 8 lah Cikgu tulis teruslah. 8 R. A kita adalah X tu sendiri. Lepas tu 8 tolak R. Lepas tu kita ada 1 per X kuasa R. Boleh? Cikgu masukkan. Ni A kita. Ni B kita. A, B. Boleh? Okay. So cikgu teruskan kat sini. TR plus 1 lagi. TR plus 1. Sebab memandangkan tadi kita tak tahu kat mana independent of X punya terms tu. Okay. Kita tengok. Kita ada 8. 8 kuasa R. Lepas tu dia nak lagi X kuasa 8 tolak R. Boleh tak X kuasa 1 per X ni dia jadikan X negatif 1? Boleh ke? Negatif 1 kuasa R. Boleh ke? Boleh. Boleh Okay, so bagi nampak lagi terurus lah. Okay, settlekan lagi. So kita ada 8 R. Dan kita ada 8 pula. Kita ada X. X kuasa 8 tolak 2R. Setuju tak? Setuju tak? Setuju. Boleh. So ni 8 tolak R. Ni power dia tolak R. So oleh sebab dia darab, base dia sama. So 8 tolak R. Jadi tolak 2R. So ni yang kita dapat Okay. Dia nak determine the term of independent of X. Okay, tak apa. Kita tengok. So sekarang ni kita ada X kat belakang. Kita ada 8R ataupun 8CR dekat depan. So kita pun ambil satu box coefficient. Nama dia. Cikgu je cakap box coefficient ni. Sama dengan X kuasa kosong. Kita ada 8R. Kita ada X 8 tolak 2R. Boleh? So nak dikomparekan sekarang adalah benda ni. 1, 2. Boleh? Ni coefficient dia lah. Duduk dalam box ni nanti. So kita ada X kuasa kosong. X 8 tolak 2R. Means that kosong 8 tolak 2R. Sebab power dia sama kan. So 2R alih sini 8. Automatic R sama dengan 4. Boleh? So bila R sama dengan 4 maksudnya dekat T5 lah. T5 boleh. T5 formula dia 84 X kuasa kosong. Boleh? Sebab bila kita masuk 4 kat sini, 8 tolak 8 jadi X kuasa kosong, 84. So tengok apa terms dia. T5 ni sebab T4 tambah 1. T4 tambah 1 dapat T5. Tapi 84 lah kita pakai. Okey, 8C4. Tekan kalkulator sekejap. Tengok apa jadi. 70. 70. 70.
So term independent of X untuk formula kita ni, X tambah 1 per X kuasa 8 adalah 70. Mungkin somewhere kat tengah-tengah lah. Ni dia. Term independent of X for X 1 over X to the power of 8. Ni. Boleh. Sebenarnya dia ada 70 X kuasa kosong lah. Tapi sebab X kuasa kosong, jawapan dia 1. Balik pada konsep independent of X tadi, X tak ada di dalam term tu. Okay. Kita tengok lagi. Kita tengok satu lagi. Example dia. X kuasa 2 tolak 3X square kuasa 10. Lagi kompleks ni. B, kita ada X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 3 per X ke? 3 per X square. Kuasa 10. Okey. Part ni tolong hati-hati sikit Part ni tolong hati-hati sikit sebab kita ada negatif. Boleh kita ada negatif. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu. Manalah hilang tu. Ni. Sebelum tu kita tengok dulu. Cuba kita buat TR kuasa N dulu. TR plus 1 dulu. Daripada sini, TR plus 1. Okay. TR plus 1 adalah 10 R. Okay. X kuasa 2. 10 tolak R. Teruskan lagi. Ada negatif Negatif 3. X kuasa 2. Kuasa R. Sampai sini boleh kelas? Ni adalah A kita. Boleh. Ambil sekali dengan negatif tu. Dia adalah B kita. Boleh tak? Boleh sir. Boleh Okey. Boleh. So cikgu teruskan lagi. Perhati betul-betul apa cikgu buat ni. So 10 R X kuasa 20 tolak 2R. Setuju? Lepas tu cikgu keluarkan negatif 3 kuasa R. Cikgu letak kat sini 1 per X square kuasa R. Boleh tak? Boleh. 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 So cikgu keluarkan lagi 10 R. Negatif 3 cikgu letak kat sini kuasa R. Negatif 3 kuasa R Andai kata R ni adalah nombor genap, cantik dia akan jadi positif. Andai kata R ni nombor ganjil, so dia akan bagi efek lah. Dia akan efek kita punya nilai nanti. Okay, so sambung balik. X kuasa 20 tolak 2R. Yang ni, yang bawah ni. Naik atas, dia jadi X tolak 2R. Setuju? Setuju? Ni naik atas, X tolak 2. Tapi powerkan dengan Setuju. jadi benda ni. Okay. Finalizekan jawapan dulu sebelum kita proceed untuk comparekan. Negatif 3 kuasa R. Kita ada X kuasa 20 tolak 4R. So, ni adalah TR plus 1 kita. Boleh cikgu boxkan benda ni. Box of coefficient nama dia. Cikgu bagi nama dia. Tak ada dalam buku kan. Okay, box of coefficient. Kita pun masuk. Dia nak box of coefficient X to the power of 0. Box of coefficient X to the power of 20 minus 4R. So, daripada sini, nilai yang perlu di-compare adalah 0 dan 20 tolak 4R. 4R pergi sebelah, 20 pergi sini. So, R jadi berapa? Jadi 5, betul? Betul tak? Betul Okey, so kita pun masukkan balik. Dia adalah T5 tambah 1 ataupun T6 lah. Dan formula dia adalah benda ni. Benda yang kita dah asingkan tadi. Cantik dah ni. Kita asingkan benda ni. Kita tulis balik. Dia adalah 10/5. Boleh sebab R dia 5
10/5 negatif 3 kuasa 5 sama juga dengan, sama juga. Belakang dia X kuasa kosong. Sebab 20 tolak 4 darab 5 dapat X kuasa kosong. Which is independent of X lah. Okay kelas, cuba tekan kalkulator. Tengok apa jadi. 10/5 negatif 3 kuasa 5. Besar pun besar lah jawapan dia. Kita tengok. Cuba tengok apa jadi dengan jawapan dia. Berapa besar jawapan dia. Jawapan dia positif ke negatif? Jawapan dia negatif sebab negatif 5, 3 kuasa 5. Negatif 6, 1, 2, 3, 6 kah? Negatif 6, 1, 2, 3, 6. 2, 3, 6. Yang lain dapat sama tak jawapan dia? Sama. Sama. Yang sama lah. Kecuali salah kira. Okey. Boleh nampak sampai sini? Boleh. Boleh Boleh nampak lah. Cuba cikgu tunjuk. Okey. Take 4 minutes. Boleh? Boleh go through sekejap. Apa yang dah belajar. Take 4 minutes. Boleh minum air sekejap. 9 suku kita start balik nanti. Ada soalan boleh tanyakan sambil-sambil kita rehat ni. Silakan kalau nak bertanya. Betul, tak ada soalan ni. Cikgu, Ya? Siapa tu? Daniel lah? saya ya saya. Soalan saya satu je cikgu. Dari tadi saya cari C tak jumpa-jumpa kat kereta saya ni. Tekan alpha. Shift. Alpha, Shift bahagi. shift, Sorry, tekan shift bahagi. Oh, okey. Okey, Apa? thank you. Okay. Dah. Macam tu je mudahnya. Tekan shift bahagi. Yang lain ada soalan. Ada 2 minit lagi. Take 4 kita. Bolehlah tengok handset sekejap. Walaupun dari tadi tengok handset. Kita ada 97 orang. Tolak 2 cikgu, 95 orang. Maksudnya kita ada missing jugalah. Missing person. Tadi siapa yang request nak online, nak minta rekod tu? Pak An Ada. Siapa yang request nak record? Aino Madia sebab line dia slow. Okay. Korang prefer cikgu letak video dalam Telegram ke korang prefer cikgu upload dekat YouTube? YouTube rasa kalau dekat Telegram kena download. Kalau dekat YouTube boleh stream je kan. Tapi lambat sikit lah cikgu kena tunggu video keluar semua dulu. Kena trim sikit-sikit. Barulah upload. Sebenarnya dalam YouTube tu dah ada yang sesi lepas punya tapi cikgu tak ingat. SEM 1 ada tak? Tapi kalau SEM 2 tu penuh lah dalam tu. Itulah nota cikgu. Dia kata apa, nak tengok nanti boleh lah tengok kot. Tapi SEM 1 cikgu rasa tak banyak kot. Sebab SEM 1 time tu baru belajar Google Meet. Google Meet. Cikgu tak banyak cikgu tak banyak record lagi. Masuk SEM 2 cikgu dah start banyak record. Lepas tu cikgu dah start edit. Lepas tu aktif balikkan YouTube tu.
Lama dah tak aktif YouTube tu. Okey, dah habis kita punya take 4 kita. Kita mulakan yang seterusnya. Kelas boleh ke? Tak ada, sikit lagi ni. Lepas tu kita stop lah, kita rehat. Boleh. Okey kelas, boleh kita mulakan Okey, mari. Dia buat hang pula. Okey. Nampak ke cikgu share ke dah hilang dah? Nampak okey. So tadi kita tengok expansion dalam bentuk positif tau. Yang tadilah A plus B to the power of n. Yang mana n tu adalah positive integer. 1, 2, 3, 4, 100, 23. Yang cikgu sebut tadi lah. 8, 10 kita pernah jumpa kan. So binomial expansion yang kita nak tengok yang seterusnya adalah patternnya negatif ataupun fraction. Boleh? Ni. N is negative or a fraction. Beza Kita perkenalkan dulu. Dia punya binomial expansion untuk n negative or fraction, we use the following expansion. So dah masuk binomial expansion, kena expand je lah kan. Okay. So bentuk yang seterusnya ni adalah a plus x to the power of n plus equal to 1 plus n to the power of, nx n minus 1 over 2 factorial. Tengok dia dah ada main dengan factorial lah. X square n minus 1 n minus 2 3 factorial x cube. Biasanya lah 1, 2, 3, 4 term. Biasanya 4 term. Dan cuba kita perhati betul-betul kat sini, lepas plus dia ada 3 biji dot. Boleh? So jangan lupa, sebab apa? Sebab expansion ni masih lagi berjalan. Dia dah habis sampai 3, ada lagi lepas tu. Sebab tu dia buat plus dot dot dot. Dibandingkan dengan expansion yang kita buat tadi, positif punya cara, positif punya power, dia berhenti. Sebab kita tahu kuasa 3, last kali nanti dia akan berhenti dengan bahagian B-nya akan jadi kuasa 3 juga. Yang ni tak tahu. Yang ni expansion dia masih lagi berjalan sampailah satu nilai yang kita tak tahu. Boleh? So sebab tu dia tulis dot dot dot. Jangan lupa plus dot 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 tu penting. So inilah formula dia. Kita ubah sikit. Boleh? Kita ubah sikit formula ni. Cikgu ubah sikit formula dia. Mana nak letak, cikgu letak kat bawah ni. Ni cikgu generalizekan formula dia. Formula dia cikgu generalizekan. A tambah A to the 1 to tambah A to the power of A darab X. Apa benda ni? A tambah 1 tambah AX kuasa N. Boleh dengan syarat N tu adalah negative integer ataupun fraction. Okay, 1 NAX tambah lagi N minus 1 2 factorial. Sama je beza dia kat sini je. AX square tambah N minus 1 3 factorial AX cube plus dot dot dot. Boleh? Tolong pakai yang cikgu ni. Boleh? Tolong pakai yang cikgu ni. Kenapa lagi soalan dia akan main koefisien dekat X ni. Ni soalan biasa. Dia tak ada coefficient of X tu ataupun satu coefficient dia. Ni nanti dia akan main 3X, 2X, setengah X dan sebagainya lah. So dia main dekat sini. NAX, AX kuasa 2, AX kuasa 3 dalam bracket Ditulis cantik-cantik benda ni dan dia punya pengiraan nanti should be okay lah. Okay. Lepas tu expansion ni valid. Expansion ni hanya valid dekat nilai ni sahaja. Modulus of X less than 1. Kita dah belajar inequality hari tu. Modulus of X less than 1 adalah in between negative 1 until 1. Untuk case ni pula, dia adalah modulus of AX less than 1. Ataupun boleh ditulis sebagai AX negatif 1, 1. Ataupun lagi okey ditulis sebagai negatif 1 per A, X 1 per A. Boleh? Ni validation Ni benda ni. Dua ni validation. Nampak biasa je tapi main peranan juga.
Nanti dalam soalan dia banyak duk tanya, what is the validation, ni lah benda ni Okay, cikgu ambil 2 example ni, lepas tu yang ni kita sambung nantilah sama ada dalam kuliah ataupun dalam tutor. Kita tengok keadaan nanti. Sebab tak banyak dah ni. Example 2, example 3, dah habis dah. Ada 2 example lagi. Mungkin yang ni kita akan sambung dekat tutor lah kot. Yang ni example 2 dengan example 3 ni kita sambung kat tutor. Kita habiskan ni sikit lagi, lepas tu kita stop lah. Okay. Dia cakap, by using binomial expansion, solve the following. Boleh? Solve the following. Kita buat A. Kita ada 1 tambah X kuasa negatif 2. Okey, satu lagi cikgu nak pesan. Syarat utama untuk guna formula ni adalah depan ni pastikan 1. Pastikan 1. Andai kata kita jumpalah soalan dia macam ni. 3 tambah 3X kuasa negatif 2. Contohlah bukan 1 kan. So kita kena factorize keluar. 3 keluarkan, 3 kuasa negatif 2. So sini 1 tambah X negatif 2. Contohlah contoh. Kena keluarkan 3 tu supaya sini 1. Bila dia 1 baru kita boleh start. Boleh. Yang tu kena satu lagi awak kena ingat lah. Sekejap. Kita buatlah yang bawah ni. Cepat-cepat sikit. Okay, yang pertama. Mudah je. A 1 tambah X kuasa negatif 2. Apa tadi? 1 tambah N. N dia apa? N dia adalah negatif 2. AX. So A kita 1 kat sini. So X je lah. Boleh? N AX. Lepas tu tambahkan negatif 2. Negatif 3. 2 faktorial. X kuasa 2. Tambahkan lagi. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. 3 faktorial. X kuasa 3 plus dot dot dot. Okey kelas. Boleh follow tak setakat ni? Anyone boleh respon? Boleh. Mana dapat ni? Cuba tengok. NAX ataupun rasa nak pakai yang atas ni sebab tak ada A lagi kan. 1. N darab X. So N darab X. Negatif 2 darab X tadi. Lepas tu negatif 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. 2 faktorial. Lepas tu X kuasa 2. Lepas tu negatif 2. Lepas tu N tolak 1. Negatif 2 tolak 1. Negatif 2 tolak 2. Dapatlah bentuk bawah ni. Boleh? Tugas kita sekarang ni simplify sahaja. So 1 tolak 2X. Yang atas ni berapa dapat? Negatif 2, negatif 3. Dapat negatif 6. 6. 6 bahagi 2. Dapat 3X square. Bawah pula. Negatif 4. Negatif 4. X cube plus. Cuba double check. Betul tak kiraan cikgu ni? Ke salah? Okay, kelas. Boleh tak? Betul tak jawapan dia? Ataupun sama tak dengan kiraan awak? Boleh? Anyone respond? Mana saya dapat negatif 4 X cube tu? Ni. Okay, ni tengok Kita ada negatif 3, negatif 2 sini. So sini cikgu dapat negatif 3, negatif 2. Cuba awak kirakan. Negatif 3, negatif 2, negatif 4. Cuba tengok dapat berapa. Negatif 3, negatif 24, betul? Betul. Bawah faktorial, 3 faktorial, tekan kalkulator. 3 darab 2 darab 1, dapat 6 kan? So negatif 24 bahagi 6 dapat negatif 4. Ke cepat sangat cikgu buat ni? Tak ada dah kan? Okey je kan? Okey. Boleh? Siapa tanya tadi? Mega Uh-uh. Boleh? Dapat dah?
Dapat dah. Okay, good. Okay, boleh kita proceed kepada seterusnya. Boleh, satu lagi Masih lagi soalan yang sama. Cuma nak tunjuk kat sini fraction pula. 1 tambah X kuasa 1/2. Ingat 1 mesti start dekat depan ni. Tapi dah cantik dah 1. Kita pun mulakanlah. 1 tambah 1/2 X. Lagi tambah 1/2. 1/2 tolak 1. 2 faktorial. Tambah, lupa. X square. Tambah 1/2. 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 2. 3 faktorial. X kuasa 3 tambah dot dot dot. Okay. Mulakan dengan bismillah pula. 1 tambah 2X. Okay. So tugas korang sekejap lagi, tolong settlekan benda ni. Yang serabut sikit yang atas ni. Yang ni lah pentingnya kalkulator yang cikgu tunjuk tadi. Sebab kalkulator putih ni, awak boleh tulis satu-satu kat atas dia. 1 bahagi 1 per. Buatlah 1/2 darab 1/3. Awak boleh tulis cantik-cantik kat atas tu. 1/2 darab negatif 1/2, betul 1/2, bawah dia letak 2 faktorial. Mana Dia nampak ke? Cantik je dia boleh tulis kat atas tu kan. Awak pun tekan equal. Tengok dapat negatif 1/8 negatif 1/8 untuk yang first ni. Okey. Tolong tekan lagi kalkulator untuk cikgu. 1/8 X square. Tambahkan lagi. Cuba tekan kalkulator untuk cikgu pula yang last. 1/16. Good. 1/16 ataupun tambah 1/16. X cube. Jangan lupa dot dot dot. Okay. So far boleh follow tak kelas? Boleh. Boleh mudah je sebenarnya, dia nampak serabut. Tapi sebenarnya once kita buat, dia senang je. So masalah dia ni dekat example 2 dengan example 3. So masalah ni cikgu tak letak kat hari ni lagi lah. At least kita, okay dah nampaklah gambaran apa tu expansion. Kita bagi masalah di hari yang lain. Boleh? Okay. So habis untuk hari ni.